Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah. Okey ke? Okey. Jadi insya-Allah pada hari ini kita akan teruskan dengan sesi diskusi buku Dawang ataupun kita panggil Yacik yang bertajuk Bicara Ini Demi Perpaduan. Jadi hari ini saya datangkan khas daripada Selangor, Sabak Bernam, Ustaz Syamil Muhammad Syamil bin Salihin ataupun nama gelarannya Syamil Abu Matin. Apa khabar? Alhamdulillah, sihat. Mulakan dengan sesi diskusi kita pada hari ini. Cuaca pada hari ini Alhamdulillah cerah. Dan juga hari ini merupakan hari Minggu, hari Sabtu, dan kebanyakan orang mungkin yang mula bekerja hari ini adalah hari cuti lah bagi siapa yang dah start kerja. Jadi Syamil bin Salihin kalau kenal dia. Jadi sebelum ni beliau belajar di Jordan. Dalam bidang apa tu Ustaz Syamil di Jordan? Dengar ke Ustaz Syamil? Hello? Dengar ke Ustaz Syamil? Tersekat-sekat okay, tak apa. Sebelum ni di Jordan Ustaz Syamil dalam bidang apa? Dalam jurusan apa ya? Usul fiqh syariah. Usul fiqh, insyaAllah. Syariah. Jadi sekarang beliau merupakan exco pemuda kawasan di Sabak Bernam kan? Sabak Bernam. Tak salah saya. Okey, jadi hari ini kita akan bincangkan sekali lagi minggu yang ketiga buku karangan Datuk Seri Tuan Guru Haji Anwar Hadi Awang, Bicara Ini Demi Perpaduan. Dan tajuk yang kita bincangkan hari ini ialah berkenaan dengan kepimpinan, adil syarat wajib bagi seorang pemimpin. Jadi sebelum kita mulakan kepada tajuk buku ini, minggu lepas kita ada bincang berkenaan dengan Rahmatan lil Alamin. Tajuk minggu lepas ialah Rahmatan lil Alamin. Bagaimana kita bincangkan berkenaan dengan gagasan Rahmatan lil Alamin ini ialah gagasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala daripada surah Al-Anbiya ayat yang ke-7, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi ia bukannya datang daripada gagasan manusia ke gagasan siapa-siapa, tapi ialah gagasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian rahmatan lil alamin juga ialah rahmat Allah kepada seluruh manusia, sama ada manusia ataupun alam, kepada orang beriman, kepada orang jahat, kepada orang munafik, kepada orang zalim. Ini rahmat kepada seluruh manusia. Jadi dibincangkan juga bagaimana konsep rahmatan lil alamin ini bukannya hanya sekadar kasih sayang semata-mata, tapi kalau ada kezaliman, ada kejahatan, maka di sana juga itulah rahmat kepada rahmat yang Allah berikan kepada kita. Bagaimana juga contoh yang diberikan kepada penulis ialah seorang penyakit ataupun seorang pesakit kencing manis yang terpaksa dipotong kakinya. Maka potong kaki itu ialah rahmat kepada pesakit itu supaya penyakit itu tidak merebak pada pesakit tersebut. Jadi Ustaz Syamil dengar ke? Clear ke? Dengar clear. InsyaAllah kita akan mulakan diskusi kita pada hari ini
berkenaan dengan topik adil syarat wajib bagi seorang pemimpin. Jadi insya-Allah kita akan dengarkan kupasan sedikit daripada Ustaz Syamil berkenaan dengan konsep kepimpinan dan juga syarat-syarat sebagai seorang pemimpin. Untuk sebelum itu, penulis mengatakan bahawa antara syarat layak bagi seorang pemimpin ialah memiliki peribadi yang baik dan juga adil dalam melaksanakan urusan terhadap ummah. Jadi untuk permulaan ni, kita nak minta Ustaz Syamil sendiri untuk memberikan definisi ataupun konsep bagaimana kepimpinan sebagai seorang Islam ini ataupun syarat bagi seorang pemimpin, dan antaranya ialah adil lah. Jadi bagaimana definisi ataupun adil ini, definisi adil dan juga konsep kepimpinan dalam Islam itu sendiri. Jadi dipersilakan Ustaz Syamil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Dengar Dengar. Alhamdulillah. Sahabul Fadilah, Ustaz Imran selaku moderator dan juga panel yang pertama. Terusnya sahabat-sahabat Facebook, sahabat-sahabat pendengar sekalian, mudah-mudahan dirahmati dan dikasihi oleh Allah sekalian. Dan bersempena dengan 10 hari yang terakhir, perbanyakkanlah kita untuk membacakan doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ataupun fa'fu anni, dan mudah-mudahan kita direzekikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapat nikmat malam Lailatul Qadar. Baik, sahabat-sahabat Facebook sekalian, Ana ataupun saya bukanlah orang yang layak untuk membicarakan ataupun mengupas tentang tajuk ini, tentang tulisan Ada gangguan sikit sekat. Minta maaf ada gangguan teknikal sikit. Biasalah bila kita online ni, masalahnya ialah gangguan teknikal internet ni. Ada gangguan sikit tadi Ustaz Syamil, masalah sikit. Okay, boleh teruskan. Baik. Anda bukanlah, sejujurnya bukan orang yang layak untuk membicarakan tentang ataupun mengupas tulisan Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang, tetapi atas dasar untuk berkongsi dan untuk menuai pahala pada bulan Ramadan, lebih lagi pada lebih-lebih lagi pada bulan Ramadan ini, mudah-mudahan ada sedikit manfaat dan kebaikan yang boleh diambil daripada perkongsian kali ini. Baik, perkongsian kali ini adalah berkaitan dengan boleh dengar? Sekat-sekat sikit lah. Boleh. Teruskan. Kalau sekat nanti nak beritahu. Ya, sekat. Ya. Adil ni adalah satu perkara yang penting dalam Islam. Bahkan bila sebut pasal adil, Allah Subhanahu wa taala sebut adil dalam Al-Quran sebanyak 28 kali. Sebanyak 28 kali. Bila Allah ulang satu-satu perkataan dengan banyak, maknanya benda tu adalah penting. Benda tu sangat penting. Baik, disebut dalam Al-Quran dalam pelbagai kalimah dalam bentuk perkataan, kata nama, isim ataupun kata perbuatan, fi'il. Antaranya dalam surah Al-Hadid Allah sebut, antaranya lagi dalam surah Asy-Syura, wa umirtu li'adila bainakum, antaranya dalam surah An-Nisa, an tahkumu bil adl, Allah sebut perkataan adil, antaranya dalam surah Fussilat, antaranya dalam surah Al-Maidah, iaitu i'dilu huwa aqrabu littaqwa, ataupun wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu, ataupun dengan ayat yang lain, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Jadi dapat difahami daripada banyaknya perkataan adil dalam Al-Quran menunjukkan bahawa adil itu adalah sangat penting untuk kita semua. Baik, sahabat-sahabat Facebook sekalian,
adil yang kebiasaannya pada pemahaman semenjak daripada kecil yang kita faham adalah sama rata ataupun saksama. Tetapi adil yang dimaksudkan dalam Islam, konsep adil dalam Islam bukanlah maksud sama rata ataupun maksud saksama, tetapi adil dalam Islam adalah meletakkan sesuatu sesuai pada tempatnya. Meletakkan sesuatu sesuai pada tempatnya. Sebagai contoh, sahabat-sahabat Facebook sekalian, contoh yang mudah, kopiah. Kopiah ini kalau kita letak kat kepala, itu maknanya kita seorang yang adil. Tetapi kopiah kalau kita letak kat kaki, kemudian selipar ataupun kasut kita letak di atas kepala, maknanya kita orang yang zalim. Adil lawannya zalim. Adil bahasa Arab dipinjamkan daripada perkataan bahasa Arab. Kalau perkataan lawannya dalam bahasa Arab ada banyak. Adil lawannya adalah zalim ataupun al-jawr ataupun al-baghyu ataupun al-bughah, lampau batas. Baik. Penulis memulakan artikelnya dalam tulisan Adil Syarat Wajib Seorang Pemimpin dalam artikel buku bicara Ini Demi Perpaduan. Tuan Guru Ayah Cik memulakan dengan ayat daripada surah Al-Maidah ayat yang ke-8 dan juga surah An-Nahl ayat yang ke-90. Iaitu wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu aqrabu littaqwa dalam surah An-Nahl ayat 90. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan, sungguhnya Allah itu menyuruh untuk berlaku adil dan ihsan, berlaku baik. Daripada dua ayat ini gambarkan kepada kita untuk kita berlaku adil dalam semua keadaan. Daripada dua ayat ni, Allah Subhanahu Wa Taala memberi isyarat kepada kita untuk kita berlaku adil dalam semua perbuatan. Dalam ayat ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah orang yang adil demi Allah Subhanahu Wa Taala, syuhada'a bil qist, dan mencari kebenaran dengan keadilan. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Jangan kerana kita ni ada rasa benci dengan satu-satu kaum, kemudian kita tak adil pada satu-satu kaum tersebut. Kita benci dengan seseorang, kemudian kita bias terhadap dia dan kita tidak mengelewahi pihak mereka. Kemudian Allah sambung lagi, dulu huwa aqrabu littaqwa. Adil itu dekat dengan takwa. Jadi sahabat-sahabat Facebook sekalian, antara tanda orang-orang yang bertakwa adalah sifatnya adalah adil. Antara tanda-tanda orang yang bertakwa, sifatnya adalah adil. Maka adil disebutkan dalam Al-Quran, Allah memberikan kepada kita, walau benci mana pun, kita perlu untuk, kita harus dan kita wajib untuk berlaku adil dalam situasi apapun, dalam situasi susah, senang, sedih, rasa duka cita, rasa pilu, rasa nak marah, masa nak geram, semua itu memerlukan sifat adil dalam diri. Bahkan adil ni sahabat-sahabat Facebook sekalian yang dirahmati lagi dikasihi Allah sekalian, bukan untuk seorang pemimpin sahaja. Kalau kita belajar dalam ilmu hadis, antara syarat untuk hadis itu menjadi sahih, perawinya mestilah adil dan juga dhabit. Adil dan juga dhabit. Baik, sahabat-sahabat sekalian. Kemudian adil pula yang tadi kita sebut, adil tidak mengira suasana, tidak mengira perasaan. Nak marah sekalipun kita perlu bersifat adil. Tetapi sahabat-sahabat sekalian, adil juga tidak mengira jawatan. Daripada sekecil-kecil hinggalah sebesar-besar. Sekecil contohnya apa? Sekecil dalam Islam sebagai contoh, dia ni adalah seorang hamba. Dia ini adalah seorang hamba. Maka hamba ini pun juga dah dikira sebagai pemimpin, dan pemimpin harusnya bersifat adil. Kemudian kebanyakan di antara kita sahabat Facebook ada yang menjadi suami harus bersifat adil. Ada yang di kalangan kita yang menjadi seorang ayah juga perlu bersifat adil. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Nu'man bin Bishir, kalau tak silap saya, radhiyallahu an. Kata Nu'man, satu hari Nabi sebut kepada dia dengar Nabi kata,
A'dilu baina auladikum, a'dilu baina abnaikum, a'dilu baina abnaikum. Nabi ulang 3 kali. Nabi kata berlaku adillah kepada anak-anak kamu, berlaku adillah kepada anak-anak kamu, berlaku adillah kepada anak-anak kamu. Nak gambarkan kita di sini sahabat-sahabat sekalian, walaupun kita sebagai seorang bapa perlu ada ciri-ciri sebagai sifat seorang pemimpin, iaitu adil. Baik. Adil dalam kalau menjadi bapa, kalau menjadi ayah, bagaimana adil? Iaitu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Sebagai contoh sahabat-sahabat, ni nak raya lah. Ni nak raya. Ada anak laki, ada anak perempuan. Anak laki berbeza umur, anak perempuan berbeza umur. Baik. Lalu bagaimana? Jadi bapa yang adil sebagai seorang pemimpin, dan pemimpin yang adil iaitu meletakkan pada tempatnya dengan betul. Sebagai contoh, kalau nak beli baju, biarlah yang lelaki pakai baju lelaki, yang perempuan pakai baju perempuan. Jangan yang lelaki bagi baju perempuan, yang perempuan bagi baju lelaki. Itu antara ciri bapa yang zalim. Sebab apa? Dia tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kemudian pakaian untuk isteri pula, kalau suami yang adil bagaimana? Suami yang adil ialah membeli pakaian untuk isteri yang menutup aurat. Sebab menutup aurat ini meletakkan sesuatu pada tempatnya, bagi pakaian yang baik kepada isteri. Kalau pakaian yang tidak baik, itu adalah suami yang zalim. Baik. Kemudian penulis juga memetik daripada hadis Nabi SAW. Hadis ni diriwayatkan Sahih Bukhari dan Muslim, dan ada juga sunan-sunan yang lain diriwayatkan. Hadis masyhur, ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatih. Ketahuilah setiap daripada kamu ini bersifat, kamu ini adalah pemimpin, dan setiap pemimpin itu adalah dipertanggungjawabkan, mesti ditanggungjawabkan atas apa yang dipimpin. Kalau negara, ketua negara perlu dipertanggungjawabkan rakyat-rakyatnya. Kemudian kalau suami, harus dipertanggungjawabkan amanah di bawahnya, iaitu seorang isteri. Kalau ayah-ayah, bawahnya ada anak-anak. Kalau isteri sekalipun, dia ada amanah yang perlu dipertanggungjawabkan, ada kepimpinan yang perlu dijalankan, iaitulah anak-anak, untuk mendidik anak-anak. Nah, sebab tu pentingnya adil ni sahabat-sahabat sekalian, disebut sehingga kan dalam Sahih Muslim diletak satu bab khusus, iaitu bab Fadilatul Imamul Adil. Bab pada menyatakan fadilat, yakni kelebihan imam yang adil. Kemudian teringat satu hadis Nabi SAW. Nabi membicarakan tentang pemimpin yang adil dalam hadis yang panjang. Nabi sebut sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang mana pada hari akhirat nanti Allah memberi naungan, yang mana ketika itu pada hari akhirat, pada hari kiamat, dia ada naungan selain daripada naungan Allah. Nabi sebut yang pertama adalah al-imamul adil. Imam yang adil. Jadi sahabat-sahabat sekalian, difahami daripada hadis Nabi SAW, dan banyak hadis Nabi sebut pasal adil. Nabi sebut pasal adil. Maka dapat difahami daripada hadis yang banyak dan juga ayat Quran yang kita kongsikan sebentar tadi, bahawa adil dalam Islam sangat-sangatlah penting. Lebih-lebih lagi untuk melantik seorang pemimpin itu haruslah adil. Sebab apa kita perlukan seorang pemimpin yang adil? Apabila seorang pemimpin yang adil, bila mana kita melantik dia sebagai seorang pemimpin, maka dia melaksanakan tanggungjawabnya kepada rakyatnya dengan sangat adil, dan meletakkan segala urusan ke tempatnya yang betul. Jadi itulah sedikit perkongsian awal berkaitan dengan adil, syarat wajib bagi seorang pemimpin. Jadi cukup setakat tu untuk bahagian yang pertama. Tak tahulah bahagian yang pertama ataupun ada lagi, ataupun ini sebagai penutup. Wallahu a'lam. Silakan. Terima kasih kepada Ustaz Syamil. Jadi itu antara yang diberikan penerangan kepada Ustaz Syamil berkenaan dengan konsep adil, iaitu sebagai salah satu syarat wajib bagi seorang pemimpin. Saya nak tambah sikit, antara yang disebutkan oleh penulis juga ialah Al-Mawardi, Ibn Taymiyah, Abu Ya'la Al-Farah dan juga Imam Haramain ada mengatakan bahawa
syarat sebagai pemimpin yang pertama ialah mesti Islam, yang kedua beriman, dan yang ketiga mesti beramal dengan Islam itu sendiri. Jadi ini secara general lah. Adil ni merupakan salah satu syarat yang antara yang wajib. Tapi ini antara syarat yang utama sebelum kita nak pergi syarat adil tadi. Jadi Islam menentukan syarat seorang pemimpin perlu mempunyai kewibawaan dari aspek keilmuan, akhlak dan juga perlu bijaksana. Jadi ini antara yang general juga. Cuma bila kita pergi kepada adil ni, ada satu konsep yang dimakan sebagai konsep gerakan masyarakat sivil ataupun kita katakan sebagai check and balance, suara kebanyakan masyarakat yang kalau kita panggilkan sebagai suara yang boleh membangkang. Kalau dalam kerajaan, suara membangkang ataupun gerakan masyarakat sivil. Jadi dalam konteks Islam itu sendiri, sebagai seorang ataupun sebagai pemimpin yang adil, bagaimana konteks kita nak katakan kita menerima ataupun kita boleh menerima suara-suara rakyat ni sendiri, bagaimana Islam menggunakan konsep keadilan yang sebenarnya dalam mengambil kira suara rakyat, suara kebanyakan rakyat ataupun gerakan masyarakat sivil ini. Dipersilakan Ustaz Syamil untuk berikan sedikit pandangan berkenaan dengan ini. Baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah. Sekali lagi soalan yang begitu power. Wallahu ta'ala alam dapat menjawab atau tidak. Tetapi bagaimana Islam mengambil kira pandangan suara rakyat, di sana Islam ada sistem iaitu disebut sebagai wa amruhum syura bainahum, hendaklah ataupun wasyawirhum fil amr, hendaklah kamu bermusyawarat dalam satu-satu urusan. Maka sebagai contoh, sahabat-sahabat tersebut sekalian, ketika Nabi SAW selepas daripada perang Badar, terdapat beberapa orang tawanan perang, maka Nabi bermusyawarat bersama sahabat-sahabatnya. Nabi bermusyawarat bersama sahabat-sahabatnya dan mengambil pandangan. Abu Bakar mengambil pandangan bahawa kita tahan tawanan tersebut, yang ada duit boleh tebus, yang mana pandai boleh ajak anak-anak orang Islam mengaji. Manakala Saidina Umar memberikan pendapat untuk kita bunuh saja, penggal saja kepala-kepala tersebut. Dan antara peristiwa yang lain, Nabi juga bermusyawarat ketika mana perang Ahzab dan juga ketika mana nak berlaku perang Badar tu sekalipun. Nabi duduk di satu tempat, kemudian ada seorang sahabat yang saya tak ingat nama, tanya kepada Nabi SAW, ya wahai Rasulullah, adakah ini strategi ataupun wahyu daripada Allah? Nabi kata ini strategi. Kemudian sahabat ni memberi pandangan, kalau begitu saya mencadangkan untuk kita menawan telaga Badar. Maka Nabi mengambil kira pendapat tersebut. Dan sebagai contoh lagi sahabat-sahabat sekalian, bukan suara orang lelaki, suara wanita pun didengari oleh Nabi SAW. Sebagai contoh, ketika mana perjanjian Hudaibiyah, ketika ini Nabi dan para sahabat semua nak masuk Mekah untuk menunaikan ibadah haji, tetapi tidak dapat untuk masuk. Kemudian Ummu Salamah, isteri Nabi SAW, Ummul Mukminin radhiyallahu anha, memberikan pandangan, memberikan pendapat pada Rasulullah, wahai Rasulullah, apa kata kamu mulakan tahallul, mulakan tahallul, cukup kepala, dan sahabat-sahabat lain yang akan ikut. Maka pandangan itu diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bukan perempuan, rakyat yang bukan Islam pun Nabi dengar pendapat daripada mereka. Wallahu taala. Terima kasih Ustaz Syamil. Berkenaan dengan isu hak kan, isu hak ini. Dalam konteks kepimpinan sendiri, Al-Mawardi, Abu Yu'na Al-Farah memang ada memberi kelonggaran kepada dalam konteks untuk memilih pemimpin. Dalam penulisannya ada dinyatakan bagaimana kelonggaran dalam memilih Wazirut Tanfiz, menteri. Bagaimana pemilihan menteri ini ada hak kepada orang bukan Islam itu sendiri. Begitu juga wanita, kita tidak menghalang wanita untuk menjadi pemimpin kepada masyarakat, khususnya menteri. Cuma dalam konteks Perdana Menteri itu mungkin jadi masalah lah. Jadi berkenaan dengan kepimpinan dan juga hak kepada
orang bukan Islam, hak kepada wanita ini, bagaimana keadilan dalam Islam itu sendiri memberi suntikan kepada golongan-golongan ini. Maksudnya, adakah ruang yang diberi kepada Islam itu ada ataupun bagaimana? Jadi dipersilakan Ustaz Syamil untuk menjawab soalan ni. Kaitan dengan wanita dan juga golongan bukan Islam, disebutkan mulakan dengan wanita. Islam memberikan hak dan meraihkan iktiraf wanita sebagai contoh dalam perang. Maka wanita diberikan keadilan dan Islam meraihkan, iaitu dengan cara keadilan dalam Islam memberikan hak kepada wanita bukan dengan maksud sama rata sebagaimana yang difahami oleh segelintir kelompok, yang mana sekarang ni ada kelompok feminisme yang itu sangat masyhur, dan dalam feminisme pun banyak mazhab dia, kolonial apa semua, pasca moden apa semua, itu tidak kita bincangkan pada hari ini. Takut saya pun pening bincang bab tu, tak pandai sangat. Baik. Ala kulli hal, yang kita nak berkatakan adalah Islam memberikan keadilan kepada hak wanita, iaitu dengan meletakkan pada tempatnya. Islam tak melarang wanita untuk berkecimpung dalam satu-satu pekerjaan, dalam satu-satu bidang. Bahkan ada satu buku khusus untuk wanita, iaitu buku yang mengumpulkan perawi-perawi di kalangan wanita. Perawi-perawi di kalangan wanita. Bahkan kita di Malaysia pun kalau mengikut kepada jabatan kerja ataupun jabatan kerja tak silap, 47% daripadanya adalah wanita. Penjawat untuk ataupun pekerja, tenaga kerja di Malaysia, 47% daripadanya adalah wanita. Jadi dia bukan satu angka yang kecil, dia satu angka yang besar. Tetapi bagaimana untuk memberikan hak, iaitu meletakkan sesuatu bukan dengan maksud sama rata. Wanita sebagai contoh, lelaki kerja shift malam sampai pukul 10 malam, maka wanita pun nak tuntut hak sama rata juga sampai pukul 10 malam. Tidak, itu akan merosakkan ekonomi ataupun merosakkan ekosistem rumah tangga kita. Maka Islam membenarkan pada had-had yang tertentu, mestilah waktu tidak memberi fitnah, mestilah pakaian sebegini-begini, mestilah pekerjaannya begini-begini. Ada Islam meletakkan dawabit yang tertentu bagi wanita. Baik. Kemudian bagi hak orang bukan Islam pula, yang ni ma'ruf, yang ni sangat-sangat penting dan besarnya dalam Islam, sahabat-sahabat pendengar. Ada satu hadis Nabi SAW, Nabi sebut, man adza dhimmiyan faqad adzani. Barang siapa yang menyakiti orang zimmi. Orang zimmi ni ialah orang kafir yang baik, yang minta perlindungan dalam negara. Nabi kata, siapa yang menyakiti orang kafir tersebut, seolah-olah dia menyakiti aku. Ini satu hadis yang sangat besar maknanya. Maknanya Nabi nak memberi jaminan dan memberi jaminan kepada orang bukan Islam supaya keadaan mereka selamat dan hak mereka terjamin, orang bukan Islam. Dari sudut kepimpinan pula ada beza. Dari sudut wizarah tanfiz, wizarah apa semua, berdasarkan dasar-dasar. Ada menteri yang melibatkan dengan dasar, ada menteri yang melibatkan dengan kerja semata-mata. Sebagai contoh, sahabat-sahabat sekalian, ada satu ilmu yang disusun oleh ulama, iaitu fiqh ta'ayush. Fiqh ta'ayush. Maka dalam fiqh ta'ayush ni ada beberapa prinsip-prinsip yang boleh kita gunakan. Sebagai contoh, kalau nak melantik ataupun kalau kita nak mendengar pendapat ataupun melantik dia itu sebagai pemimpin, mestilah tidak boleh kompromi soal akidah dan juga urusan umat Islam. Makna sebagai contoh, tidak boleh melantik menteri untuk menguruskan hal ehwal Islam dan sangkut. Okey, minta maaf kita masih lagi menunggu Ustaz Syamil untuk teruskan dia punya penerangannya, tapi sekarang ni masalah
Okey, baik, tak apa. Sementara menunggu Ustaz Syamil tu, mungkin kita boleh sentuh sikitlah berkenaan dengan penulis. Memang penulis ada sebut berkenaan dengan hak, dua hak yang dalam penulisan tajuk ni ialah hak wanita dan juga hak bukan Islam. Jadi kenaan dengan hak bukan Islam ni, Dr. Su'ar Qardawi dia ada tulis buku berkenaan dengan fiqh jihad. Cuma saya baca buku ringkasan fiqh jihad je lah, berkenaan dengan isu kafir zimmi tu tadi yang disebut oleh Ustaz Syamil. Antara hak-hak ahli zimmah yang disebutkan dalam buku ni ialah, yang pertamanya ialah perlindungan daripada pencerobohan luar. Ustaz Syamil dah putus dah tu. Tak apa, kita teruskan lagi. Bagaimana Islam ini melindungi hak-hak orang bukan Islam. Orang bukan Islam yang baik ini, antara yang pertamanya yang disebut oleh Syekh Dr. Su'ar Qardawi berkenaan dengan perlindungan dari pencerobohan luar. Ini perlindungan pertama. Yang kedua, perlindungan daripada kezaliman dalaman. Ini antara hak yang kita, Islam memberi perlindungan lah. Kemudian perlindungan jiwa dan tubuh badan. Kemudian perlindungan harta. Kemudian perlindungan kehormatan. Kemudian jaminan perlindungan dalam keadaan lemah, tua dan fakir. Kemudian kebebasan beragama. Kemudian kebebasan bekerja dan mencari pendapatan. Kebebasan menetap dan berpindah. Memegang jawatan di dalam negara melainkan jawatan yang berbentuk keagamaan. Jadi ini antara yang disebutkan oleh Syekh Dr. Su'ar Qardawi. Okey, Ustaz Syamil, nak tengah ulas berkenaan dengan hak-hak ahli zimmah ni. Sebab tadi ada masalah sikit. Jadi ada 10 hak-hak ahli zimmah yang Ustaz Syamil sebut tadi. Tapi anda sebut dalam fiqh jihad daripada Dr. Su'ar Qardawi. Dia beritahu bagaimana ahli zimmah ni memang ada hak-hak dalam konteks negara yang dipimpin oleh orang Islam. Terus lagi. Tak apa. Kemudian bukan setakat hak sebenarnya. Kalau kita cerita hak ni memang banyak lah. Cuma dalam aspek tanggungjawab ahli zimmi pun ada juga. Mereka pun ada tanggungjawab. Maksudnya orang bukan Islam ni ada tanggungjawab kepada kerajaan Islam ni sendiri. Antaranya ialah membayar cukai jizyah. Ini antara hak dan tanggungjawab zimmi ni tadi. Bayar cukai jizyah, cukai tanah, perniagaan. Ini antara tanggungjawab kewangan lah. Kemudian berpegang kepada undang-undang pemerintahan Islam dalam aspek hubungan masyarakat dan sebagainya. Ini antara tanggungjawab yang kedua. Dan juga yang ketiga ialah menghormati syiar-syiar Islam dan sensitiviti umat Islam. Ini antara tanggungjawab ahli zimmi, kafir zimmi itu tadi, penduduk bukan Islam. Jadi Ustaz Syamil lah, teruskan. Nak goreng sikit berkenaan dengan zimmi itu tadi. Sebab Ustaz Syamil dah sebut berkenaan dengan zimmi tu. Okey, teruskan. Bagaimana berkenaan dengan isu hak tadi, hak orang bukan Islam. Baik, sambung. Anak pun tak tahu dia berhenti sekat mana tadi. Baik. Yang penting satu ilmu iaitu fiqh ta'ayush. Fiqh ta'ayush iaitu fiqh kehidupan dalam masyarakat kepelbagaian agama dan bangsa. Yang ini tidak dinafikan bahawa Islam mengiktiraf kepelbagaian agama dan bangsa yang Allah sebut dalam Quran, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabail lita'arafu. Aku jadikan manusia ini berbagai kaum, berbagai bangsa laki dan perempuan untuk saling mengenali. Maka tujuan asal bahawa kita hidup kepelbagaian ini untuk saling mengenal, bukan saling untuk berbalah. Maka Islam mengiktiraf sebagai contoh peristiwa dalam peristiwa hijrah. Nabi SAW bila mana sampai di Madinah, Nabi mengatakan hebatnya Nabi SAW dalam memberikan panduan kepada kita dalam hidup kepelbagaian agama. Kita punya peranan sebagai orang Islam untuk memberikan hak kepada orang bukan Islam, iaitulah untuk menyatupadukan mereka sebagaimana Nabi SAW menyatupadukan di antara Aus dan Khazraj. Bahkan bukan setakat tu, Nabi buat perlembagaan yang disebut sebagai Sahifah Al-Madinah. Sahifah Al-Madinah. Dalam Sahifah Al-Madinah ini ada 47 perkara ataupun 47 fasal ataupun 47 item yang Nabi rangkakan dan Nabi senaraikan,
Yang menariknya sahabat-sahabat Facebook sekalian, 23 daripada 47, 23 daripadanya bercerita tentang perihal umat Islam. Bercerita tentang perihal umat Islam. 24 daripadanya baki daripada 23, iaitu 24, baki daripada tu cerita tentang perihal umat bukan Islam. Maknanya besar daripada sini sahabat-sahabat sekalian, Nabi memberikan panduan kepada kita dan Nabi memberikan gambaran bahawa umat bukan Islam juga adalah rakyat yang perlu diberikan hak dan mereka pun ada tanggungjawab. Sebagai contoh dalam Sahifah Madinah, sebagai contoh, bila mana Madinah diserang, maka sama-samalah, tak kira kamu ni Yahudi, kamu ni beriman ataupun tidak, sama-sama untuk pertahankan bumi Madinah daripada diserang oleh pihak luar. Dalam ayat Quran ada sebut lakum dinukum waliyadin dalam surah Qul ya ayyuhal kafirun. Untuk kamu agama kamu, untuk kami agama kami. Itu memberi maksud bahawa bebas untuk mengamalkan agama masing-masing. Sebagai contoh lagi, Nabi meraihkan orang bukan Islam, iaitu dalam peristiwa hijrah juga. Nabi memberi kepercayaan kepada pemandu jalan ke Madinah, iaitu Abdullah bin Uraikid. Abdullah bin Uraikid. Walaupun namanya Abdullah, tetapi dia bukan Islam. Tetapi Nabi memberi kepercayaan kepada dia, Abdullah bin Uraikid, kerana dia ni mahir, kerana dia ni hebat dalam susu galur perjalanan ke Madinah, iaitu jalan-jalan yang jarang orang ambil jalan tersebut. Maka Nabi memberi kepercayaan kepada mereka untuk membimbing, untuk memberi tunjuk kepada Nabi SAW untuk sampai ke Madinah. Ala kulli hal, kalau cerita tentang orang bukan Islam ni ada beberapa prinsip. Jadi sahabat-sahabat boleh tengok dalam Bayan Linnas yang dikeluarkan oleh Pejabat Mufti Wilayah Gustan, iaitu berkaitan dengan fiqh ta'ayush, fiqh dalam bagaimana kita hidup dalam keadaan suasana kepelbagian agama dan bangsa. Dan di situ ada prinsip-prinsip yang digariskan oleh Fadilatul Ustaz Dr. Zulkifli Al-Bakri. Wallahu ta'ala alam, rasanya setakat itu sahaja perkongsian. Okey, baik. Terima kasih kepada Ustaz Syamil di atas penjelasan yang amat baik. Jadi, tajuk yang kita bincang hari ini memang tak panjang, tak macam minggu lepas punya tajuk, memang panjang sikit. Kalau ikutkan buku surat ni adalah dalam 1, 2, 3, 4, 5 buku surat je lebih kurang. 6 buku surat je. Jadi memang tajuk ni tak panjang. Cuma kita pergi kepada isu semasa sikit lah. Maksudnya dalam konteks semasa. Bagaimana kita tengok contoh hak wanita kan. Hak wanita kalau dalam konteks kepimpinan, dalam isu krisis MB di Selangor. Saya ingat lagi waktu tu. MB di Selangor sebab waktu tu saya berada di Selangor lah waktu tu. Saya ingat lagi. Bagaimana ketika isu pelantikan Datuk Seri Wan Azizah sebagai MB, waktu itu PAS tidak bersetuju dengan pelantikan tersebut kerana tidak memenuhi syarat-syarat sebagai pemimpin. Bukan sebab faktor dia wanita, tapi tidak memenuhi syarat sebagai seorang pemimpin ataupun sebagai ketua kerajaan negeri pada waktu itu. Dalam konteks sebagai sebut Ustaz Syamil tadi memang ada perbincangan dari sudut boleh ke tidak wanita sebagai MP sebagai contoh. Ada perbincangan dalam kalangan ulama dan juga para ilmuwan. Cuma dalam konteks realiti yang berlaku pada ketika itu, kita bukan menidakkan hak wanita untuk diangkat sebagai menteri besar, tapi atas dasar syarat tu tadi. Syaratnya tidak memenuhi syarat-syaratnya. Sebab tu kita menghantar calon yang lain dan calon tersebut diangkat menjadi menteri besar pada ketika itu, iaitu Datuk Seri Azmin. Kemudian hak bukan Islam. Bagaimana realiti juga kita lihat kerajaan Perikatan Nasional pada hari ini juga ada melantik beberapa orang dalam kalangan bukan Islam sebagai menteri-menteri, antara menteri pengangkutan sebagai contoh. Jadi kita boleh lihat bagaimana realiti semasa di Malaysia. Kita memberi hak-hak ini bukannya hanya teori semata-mata. Dalam konteks PAS sebagai contoh, kita bukannya berteori semata-mata. Bahkan dalam PAS ni ada Dewan Himpunan Penyokong PAS. Bukan Islam join PAS sendiri. Jadi untuk yang terakhirnya Ustaz Syamil, kita masuklah isu semasa sikit. Jadi bagaimana Ustaz Syamil lihat kerajaan hari ini, Perikatan Nasional memberikan hak-hak ini kepada orang bukan Islam, kepada golongan minoriti, kepada wanita,
dan juga bagaimana konsep keadilan itu perlu ditambah baik jika ada kekurangan lah. Jika kita nampak ada kekurangan, bagaimana perlu kita tambah baik, ataupun kita katakan kepada kerajaan, perlu kerajaan tambah baik dalam konteks keadilan sekian-sekian. Kalau ada lah. Silakan pandangan Ustaz Syamil. Last. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nak beri pandangan ni Allahu Akbar. Ana bukan ada pandangan sangat. Cumanya dalam kaitan dengan kaitan dengan memberi takbiran negara, maka satu contoh yang paling baik untuk kita ambil iaitu contoh daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam kita mentadbir negara, maka perlu dirujuk apa kata Allah, apa kata Rasul. Itu yang sebaiknya. Jadi dalam pelbagai, tidak semestinya dalam isu hak wanita dan juga isu hak bukan Islam, tapi dalam semua perkara mestilah dilihat. Dan pandangan saya, kerajaan PN saya mengharapkan iaitu bagi mewujudkan satu negara yang betul-betul yang berlandaskan apa yang Allah sebut, apa yang Nabi sebut. Jadi itulah sedikit harapan. Pandangan itu tak adalah harapan bagaimana kita nak mengimpikan satu negara yang mana negara ini dipimpin oleh pemimpin yang adil dan sekaligus menjadikan negara ini negara yang diberkati dan juga negara yang disebutkan oleh Allah, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mudah-mudahan amin. Wallahu taala alam, setakat itu saja. Baik, terima kasih kepada Ustaz Syamil. Jadi begitulah ulasan daripada Ustaz Syamil sendiri. Untuk yang terakhirnya, keadilan ini mesti ada keseimbangan. Maksudnya kalau kita nampak pemimpin kita tu macam nampak ada unsur-unsur tidak adil. Jadi kita sebagai orang Islam sendiri, dalam Islam sendiri kita ada konsep amar ma'ruf nahi munkar. Jadi sebenarnya rakyat ni juga memain peranan dalam konteks amar ma'ruf nahi munkar kepada pemimpin itu sendiri. Tidak menjadi masalah. Memang antara penulisan Abu Imran Al-Farah juga, beliau ada menulis ataupun beliau ada menyatakan bahawa tidak menjadi masalah untuk masyarakat ataupun rakyat sendiri menegur kepimpinan jika ada unsur-unsur tidak adil ataupun unsur-unsur zalim. Lagi-lagi unsur-unsur zalim. Jadi untuk terakhirnya, terima kasih diucapkan kepada Ustaz Syamil di atas perkongsian diskusi pada hari ini. Jadi amat berbesar hati untuk menjemput lagi Ustaz Syamil pada mungkin sesi akan datang. Dan untuk makluman, kita hanya pada bulan Ramadan je diskusi ni. Dan tajuk yang kita bincang pun baru tajuk yang ketiga. Bab pertama baru tajuk ketiga. Kita ada banyak lagi, kita ada 3 bab. Bab kedua tak sentuh lagi. Tak tahulah sama ada kita nak teruskan ataupun tidak. Jadi mudah-mudahan ada keberkatan dalam perbincangan dan diskusi kita pada hari ini. Dan saya mengharapkan supaya penonton yang ada pada hari ini mungkin boleh terus membeli karya-karya Datuk Seri Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang ataupun Ayah Cik, kerana karya ini bukannya, kalau kita tengok ataupun kita baca buku-buku Tok Guru ni memang dia akan sandar ayat Quran, hadis dengan ulama. Dia tak akan lari daripada 3 ni. Dia akan, maksudnya karya dia bukan karya kosong. Memang dia ada idea dan juga idea ni disandarkan kepada ulama-ulama, sandarkan kepada dalil Quran dan hadis. Dan sangat baik dan sangat bagus untuk bacaan kita sebagai anak muda khususnya, selaku orang yang kita kata tidak pandai sangat dalam bab-bab khususnya bab-bab politik ke, bab-bab kenaan dengan isu semasa, bab-bab kenaan dengan fix semasa. Jadi boleh kita baca karya-karya Ayah Cik sendiri. Jadi cukup sekadar itu. Terima kasih kepada semua, terima kasih kepada Syamil, terima kasih kepada penonton yang menonton pada hari ini. Wallahu alam, aqul qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.